بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maksudnya, maka barang siapa yang berharap untuk bertemu Tuhannya, adalah dia melakukan amal salih dan tidak syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Kahfi ayat 110. Yang hormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A, yang dihormati Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam Surau An-Nur, yang dikasihi rakan taulan para jamaah Surau An-Nur Fasa 3A, muslimin dan muslimat, dan yang dikasihi juga bersama pada pagi ini di kalangan rakan taulan kita yang bersama dalam online kita daripada jauh dan dekat, dan pasti di peluar Seremban, Negeri Sembilan, non di utara tanah air, di selatan, mungkin di kalangan rakan taulan daripada Sabah, Sarawak, Singapura dan seumpamanya. Kita ucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih bekalkan kita nikmat rezeki keimanan, kesihatan, waktu dan masa yang cukup terbaik untuk kita terus bersama dalam suasana sebegini, yang pasti diawali dengan solat subuh berjemaah sekejap tadi di surau, di masjid, di mana-mana sahaja, dengan harapan didoakan kepada Allah mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang didoakan barakah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku yang bangun di awal pagi. Dan pasti ucapan yang kita patut kumandangkan sepanjang di awal pagi ini ialah satu doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, aku redha Islam sebagai agama, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, aku redha Muhammad sebagai Rasul,
utusan Nabi, utusan Allah Azza wa Jalla. Ini antara sebahagian doa yang patut kita kumandangkan tanpa cuai, suatu pengiktirafan, pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kekal dalam iman, kekal dalam Islam, kekal dalam taqwa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kehidupan sampai kematian kita. Ini di antara maksud yang tersirat sebagai doa, raditu billahi rabba. Termasuklah juga kita baca doa yang berbunyi, ya, asbahtu ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Asbahtu ala fitratil Islam, aku berpagi-pagi berada dalam keadaan menurut Islam yang suci, fitrah Islam yang suci. Wa ala din nabiyyina Muhammad, dan aku berdiri teguh di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahtu ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, dan aku bersama dengan kalimah yang ikhlas, kalimah yang suci, iaitu kepada Allah aku berserah dan segala-galanya. Jadi ini semua merupakan ucapan-ucapan yang patut menjadi perkara yang wajib kita sebut, kita lafazkan sepanjang waktu, demi untuk kita meletakkan satu kelayakan yang tinggi untuk terus bersama dengan ilmu, sama dengan Islam, tidak berganjak daripada keimanan, semakin kokoh hati kita kepada agama, semakin mulia jiwa kita dengan Islam dan iman, semakin rapat dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla, semakin cinta sayang kasihkan Nabi SAW, dan semakin kokoh kita punya kehidupan dengan panduan iman dan taqwa. Itu semua tuan-tuan pengharapan-pengharapan yang kita pohon dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tuntutan yang penting, supaya akhirnya bila kita mohon begitu rupa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan mengecewakan kita, bahkan Allah akan tunaikan, kabulkan rintihan kita, munajat kita kepadanya tanpa cuai, tanpa sesuatu yang boleh merosakkan nilai kehidupan beragama iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan dirahmati sekalian, pada pagi ini saya ingin bersama dengan tuan-tuan dalam satu bicara yang sifatnya pengajian tasawuf lah, dia tak lari daripada konteks itu, iaitu pengajian tasawuf. Cuma saya nak bawa pada pagi satu hadis kursi yang betul-betul memperingatkan kita, yang benar-benar memperingatkan kehidupan kita seharian, di mana kita berada dan apa keadaan kita, dan bagaimana kita nak membina sebuah kehidupan yang sejahtera. Hadis kursi yang telah dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dalam kitabnya kumpulan ini, seperti daripada nasaah ataupun daripada bimbingan nasihat hadis kursi yang telah dituliskan, dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, yang mana banyak disebut dalam hadis kursi ini ataupun senarai hadis kursi yang terkumpul yang dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali, yang sebanyak 38 hadis kursi. Bukan satu, bukan dua tuan-tuan, 38 hadis kursi. Saya nak ambil hadis kursi yang keempat pada kali ini, daripada pengajaran kursi keempat ini, apa yang dicatatkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hadis kursi ni tuan-tuan, kita maklum secara mudahlah, hadis kursi ditarifkan sebagai ma kana lafzuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu min Allah Azza wa Jalla. Hadis kursi ditarifkan sebagai lafaznya daripada Nabi dan makna daripada Allah Azza wa Jalla, ataupun dalam bentuk yang lain dikenal kursi sebagai ma akhbarallahu nabiyahu bil ilham awil manam, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perkara dalam bentuk ilham dan mimpi, maka Nabi bawa dalam bentuk lafaznya apa yang dinyatakan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud di kursi. Maka Nabi SAW menceritakan
dengan ibarat daripada dengan melafaz baginda, tapi maksud daripada Allah Azza wa Jalla, itu maksud kursi. Panjang cerita kalau kita nak tengok dalam konteks kursi, tapi itulah sekadar ringkasnya. Dan hari ini tuan-tuan, saya baca separuh saja. Kalau diizinkan Allah, minggu depan kita nak sambung lagi lah. Kalau diizinkan Allah Azza wa Jalla, masa yang ada, kesihatan yang baik, kita sambung ke depan. Separuh saya nak ambil pada pagi ni. Dengar elok-elok, perhati elok-elok, baik-baik. Dan kalau buat catatan, itu terbaik sangatlah. Buat catatan, sama ada catatan dalam komen ataupun catatan dalam buku nota masing-masing, serahlah. Tapi catatan perlu, sebab ini kata-kata yang begitu tajam, maksudnya begitu menarik ceritanya dan jelas khabarnya. Tajam maksudnya, menarik ceritanya, dan begitu menarik maksud yang tersirat daripada hadis kursi ini. Di mana Nabi kata, Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, man asbah hazinan ala dunya lam yazdad min Allah illa bu'da, wa fi dunya illa kadda, wa fil akhirati illa jahda, wa alzama Allah ta'ala qalbahu hamman la yanqati' anhu abadan, wa syughlan la yafraghu anhu abadan, wa faqran la yanalu ghaniyan ghinan لا ينال غنى أبدا لا ينال غنى أبدا وآملا تشغله أبدا يا ابن آدم تنقص كل يوم من عمرك وأنت لا تدري وآتيك كل يوم برزقك وأنت لا تحمد فلا بالقليل تقنع ولا بالكثير تشبع. Itu bahagian pertama. Yang kedua panjang lagi, ya bani Adam ma min yaumin, itu saya tak nak cerita pada pagi ni, tak nak baca pada pagi ni. Kita ambil bahagian pertama, kadar kemampuan kita untuk kita ambil maksud yang tersirat, makna yang terungkap di sebalik kata-kata yang begitu besar makna kepada kita. Ini lebih kepada peringatan tuan-tuan, peringatan kejiwaan untuk merawat. Maka kita hidup tuan-tuan perlu pada rawatan. Tak payah sombonglah. Siapa yang tak pernah sakit, siapa yang tak pernah demam, siapa tak diuji Allah dengan penyakit itu, kita diuji. Tak teruk pun sikit, pening kepala, datang ke hospital, minta rawatan kepada doktor. Sakit sekian-sekian, jumpa doktor di klinik, minta ubat-ubatan. Itu tabiatnya. Itu dari sudut fizikal. Tapi kadang-kadang kita tak sedar yang hati kita sakit, yang jiwa kita dah lumpuh. Ini masalahnya. Jadi sepatutnya kita lebih sedar betapa jiwa kita dah makin lumpuh, hati dah makin sakit, menyebabkan kita lebih aula untuk mendapatkan rawatan segera daripada mana? Sumbernya daripada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kitab-kitab agama, kitab-kitab tentang ilmu, kitab-kitab yang banyak ditulis oleh para alim ulama berkait dengan soal hati dan jiwa, tentang tafsir, hadis, kupasan macam-macam. Ini cabang-cabang kita dalam kereta untuk membina sebuah kehidupan yang baik. Nak rawat hati kita yang sakit tadi. Quran, ya, dibaca, zikir, tilawah Quran, berzikir dengan tasbih tahmid. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei manusia, kata Allah, tolong ingat pada Allah dengan banyak. Ingatan yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Jadi semua merupakan di antara tuntutan-tuntutan yang kita perlu lakukan. Betullah, satu doa yang kita perlu minta malam siang. Saya kira ini satu amanah besarlah kepada saya tuan-tuan. Jangan lupa hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana Nabi beri ajaran ini kepada Mu'adz bin Jabal, kepada sahabat lain pun samalah, bukan semua Mu'adz bin Jabal tapi semua sahabat. Tapi yang utama ketika itu adalah Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, u'allimuka bi kalimatin, aku nak ajar kamu satu doa, bacalah tiap kulla duburi salat, tiap kali lepas bayang baca dia. Apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk aku diingat kepadamu, tak lalai, tak lupa. Wa syukrika, aku syukur kepadamu, tidak kufur akan nikmat engkau beri. Wa husni ibadatika, dan sempurna elok ibadatku kepadamu. Ya Allah, ya Allah, maksud kita minta ibadat kita lengkap, tidak cuai dalam bab ibadat, lengkap, tidak gagal dalam ibadat kita, lengkap dengan maksud sempurna. Yang kita buat itu sempurna, yang wajib tunaikan sesegera,
yang sunat kita buat, itu semua maksud husni ibadatika. Ini kata intihan. Minta 3 perkara tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ini hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat datang daripada para sahabat tentang cerita Nabi dengan para sahabat pada hari itu, pada masa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik. Hadis tadi tuan-tuan, Allah kata pun, ya bani Adam, wahai manusia. Allah bercakap kepada kita. Hai kata Allah, ya bani Adam, wahai manusia, iaitu anak Adam, kita lah. Kita ni cucu Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Jadi penggunaan ya bani Adam itu satu penggunaan yang menepati kehendak syarak dan kehendak agama. Sebab kita ni semua adalah cucu cicit Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Tak ada siapa yang boleh kata saya ni bukan pada Nabi Adam. Tidak. Kita cucu dia. Kerana makhluk pertama Allah cipta ialah datuk kita Nabi Adam. Itu makhluk pertama Allah cipta. Dan daripada beliaulah datang surgalur manusia, daripada generasi ke generasi sampai hari ini. Sampai sekarang ini. Bahkan akan sampai kiamat, semuanya anak cucu cicit Nabi Adam. Hatta bukan Islam sekalipun. Kerana warisan keturunan daripada situ. Manusia bukan daripada bola bentong, bukan daripada langit turun tiba-tiba. Tidak, tuan-tuan. Tak ada semua itu tu. Kita bukan daripada bola bentong, bukan daripada langit tiba-tiba muncul dalam hutan. Tak. Kita ada sebab keturunan daripada proses yang namanya kelahiran oleh manusia. Lahir daripada perut ibu kita membesar. Jadi semua tak kira siapa kita. Hatta bukan Islam pun tetap anak cucu Nabi Adam. Cuma yang berlaku ialah segolongan manusia kufur kepada Allah. Segolongan tak beriman. Segolongan beriman, segolongan bertakwa, segolongan tak bertakwa. Ini itu biasa berlaku dalam masyarakat kita. Semenjak zaman berzaman sekarang lah. Zaman berzaman. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam, wahai manusia, man asbah hazinan ala dunya lam yazdad minallahi bu'da. Siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan berduka cita, maka Allah tidak akan menambah baginya selain kejauhan. Waktulah kita pagi-pagi ni tuan-tuan, kita kena ada dalam suasana keceriaan, bukan keduka citaan. Tapi nak ceria macam mana? Bukan ceria bangun-bangun fikiran selamat nak makan kat mana. Itu bukan ceria namanya. Bangun-bangun pagi pukul 5, hari ni nak makan nasi lemak kat mana, nak makan dengan siapa, akhir nak makan siapa aku hari ni. Contohnya, itu bukan akhlak orang beriman, ya. Bukan fikir nak makan apa, nak buat apa. Dia bangun awal pagi dengan keceriaan macam mana? Aku bangun beribadat, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Buka-buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, aku bangun pagi ini atas nikmat Engkau, ya Allah. Segala puji bagimu. Aku hidup kembali. Rezeki kesihatan Allah beri semula. Rezeki penglihatan Allah kembalikan. Rezeki nyawa Allah kembalikan. Rezeki kehidupan, boleh bersuara, boleh bangun duduk, Allah kembalikan semula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Menyebabkan kita mula dengan keceriaan. Bangun beribadat, istighfar, rukuk dan sujud, tasbih, tahmid sampai subuh. Tuan-tuan, inilah konteks agama. Suatulah kita kena faham, bila kita bangun keadaan tidak duka cita, bahkan gembira, tidak dalam keadaan hilang perasaan maksudnya tidak ada perasaan seronok, tak betul. Suatu kita kena bangun keadaan seronok. Satu, dalam hal ini kita wajib berpagi-pagi nak ibadat. Belum kita fikir urusan kerja, urusan dunia, urusan anak pinak, urusan apa saja. Fikir macam mana aku nak tunaikan ibadat subuh pada pagi ni. Kalau dalam sifat lokasi, masjid mana aku nak pergi. Sifat tempat, surau mana aku nak pergi subuh pada pagi ni. Kita fikir macam tu. Dan itu termasuk golongan yang Nabi angkat. Bahkan dalam bab yang bersifat dengan harta benda, awal pagi dah niat sedekah dah ada. Bangun awal pagi niat sedekah dah ada. Niat sedekah dah ada, nak menyumbang pagi ni. Ni aku nak ke surau kejap lagi, nak sedekah subuh. Contohnya, aku nak salat subuh jemaah kejap lagi, aku nak sedekah subuh. Saat itu, kata Nabi SAW, tiap kali jam subuh kita bangkit bangun, datang 2 malaikat. Datang malaikat dengan
bermohon kepada Allah dua perkara. Salah satu daripada kita akan dapat. Malaikat sebut kepada Allah, ya Tuhan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, kepada hamba-Mu yang suka belanjakan kebaikan itu, gantikanlah. Dia keluar duit sedekah derma pagi-pagi, gantikan ya Allah. Dia telah menyumbang untuk kebajikan tabung masjid surau, jam awal pagi dah beri, gantikanlah ya Allah. Dan ada ulama yang kata bukan setakat harta benda, tapi tenaga tu sekali. Bila kita bangun awal pagi, melangkah ke masjid, kemudian kita datang berjemaah, tak kita guna kekuatan badan, ya. Dan bila kita guna kekuatan badan untuk sampai ke rumah Allah Azza wa Jalla, itu satu nikmat besar. Jadi Allah kata malaikat, gantikan ya Allah. Hamba telah kehabisan tenaga, bukan habislah. Hamba telah gunakan tenaga berjalan ke masjid awal pagi, redah, suasana sejuk, mungkin hujan pula sekarang ni. Dengan kenderaan pun hujan, basah juga turun kenderaan. Tapi dihabiskan tenaga kerana ya Allah, kata malaikat, khalafan, ya Allah gantikan semula. Itu permintaan. Jadi bagaimana orang yang bangun pagi keadaan duka cita, tak nak beribadat, dia makin teruk dan makin Allah jauh daripada kerahmatan. Tuan-tuan sekalian, itu hadis Nabi. Satu doa lagi dalam maksud yang lain tentang keburukanlah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bagi orang yang bakhil, kedekut, tak bangun awal pagi, sedekah derma pun tak nak awal pagi, dia pun tak bangun berjemaah, kata malaikat, talafan, hilangkan keberkatan orang ini, rugikan dia, masuk rugi. Jadi rugi banyak benda lah. Rugi keberkatan, rugi masa, tenaga, waktu, dan rugi iman. Tu pertama sekali, rugi besar. Baik. Jadi kata Nabi SAW, Allah berfirman, sesiapa anak Adam yang bangun pagi dan duka cita, Allah akan tambah keduka citaannya dalam urusan dia dengan dunia. Makin jauh kita daripada Allah Azza wa Jalla, makin jauh daripada hidayah Tuhan, makin jauh daripada keberkatan hidup. Itu yang kita paling takut. Bangun awal pagi, banyak benda tak settle, tak selesa. Bahkan lebih teruk kita merasakan lebih tertekan daripada semalam. Tertekan dah. Bangun pagi ni lebih tertekan rasa. Masalah, musibah, bencana, perasaan tak tenang jiwa, perasaan tertekan. Isu dalam kehidupan pun banyak, isu berkeluarga. Tuan-tuan, puan-puan, ini apa makna ni? Maknanya ada something kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak ada ikatan yang kukuh dengan Tuhan. Tak ada hubungan yang rapat dengan Tuhan. Sebab tu datang musibah bertalu-talu. Tak pernah berhenti. Lepas satu tak banyak pun, sikit tak teruk pun sekadar. Tapi kadang-kadang bila terbeban dengan semua itu, jiwa kita akan makin sakit, makin mati. Ini yang Nabi berikan kepada kita daripada Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Kita awal pagi ini ceriakanlah dengan apa dia tuan-tuan? Dengan ilmu dan iman. Lepas tu nak ceriakan awal pagi ini, bukan fikir nasi lemak, nak makan apa, nasi lemak lauk apa hari ni, ayam goreng, kata ikan bakar, ya. Fikirlah seawal pagi ibadat, tasbih, tahmid, zikir, munajat, rintihan dan seumpamanya. Itu titik mula bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita nak bergerak ke pejabat, urusan harta, urusan dunia, urusan keluarga, macam-macam. Bergerak tak ada masalah. Tapi awal muqaddimah kita, Allah kita rapati, kita dekati. Awal macam ni, kata Nabi, Allah sebut tak akan diberi keduka citian. Kalau tidak, kata Nabi, fid dunya illa kaddan, di dunia ia beroleh kepayahan dan kesusahan. Wa fil akhirati jahdan, akhirat pun lagi susah. Dia nampak tuan-tuan, Nabi sebut orang yang bangun pagi ada duka cita, tak kenal Allah Azza wa Jalla, dunia dia susah, akhir lagi payah. Dunia ni kadang hilang keberkatan rezeki, hidup berkat hilang. Di akhirat Allah tak akan tengok, Allah tak akan lihatnya, Allah tak pedulikannya. Lebih teruklah kan. Itu antara maksud daripada hadis Nabi SAW di kursi ini. Kemudian tengok, kata Allah SWT, bila orang tu bangun kadang paginya tidak ceria, tak mula dengan sesuatu yang baik dalam hidup beragamanya, kata Nabi SAW, wa alzamallahu ta'ala qalbahu hamman la yanqati'un anhu abadan. Allah akan menetapkan dalam hatinya keduka citaan, dia tidak tinggal selama-lamanya. Wa alzamallahu, Allah akan berikan hatinya hamman ni maksud apa tuan-tuan?
Kesusahan. Hati tak tenang, jiwa tak lapang. Dan ianya akan kekal dalam hati sampai bila-bila, kata Nabi, sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Sampai kematinya. Jiwa tak tenang. Jiwa tak dalam keadaan bahagia. Dalam bahasa mudahnya, musibah itu sentiasa berantai-rantai. Tak pernah tercabut rantai ikatan dengan dia musibah malam siang sampai kematinya. Seolah-olah musibah bencana berantai-rantai. Yang tu, yang ni, yang tu, yang ni. Mati dia dalam keadaan tak beriman kepada Allah ataupun tak diridha Allah Azza wa Jalla. Itu makna. Ini peringatan besar, tuan-tuan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faqran wa syughlan la yafrahun abadan, dan dia dalam keadaan kebingungan yang tak pernah habis. Tak tahu nak fikir apa dah. Boleh fikir apa dah. Sebab tak ada ketenangan. Kata kita ni, tuan-tuan dirahmati sekalian, hal-hal sebegini kita tak mudah merasainya. Bila kita diuji bahawa kita merasai. Kita boleh bercakap je, saya bercakap begini, bercakaplah. Tapi bila Allah uji dengan macam tu situasinya, tak tenang, hilang ketenangan, kita baru nampak di mana langit yang tinggi dan bumi yang sebegini rupa. Kita mula kenal. Sebab tu pada masa kita akan kecewa. Kenapa aku diuji? Kenapa? Datang soalan, kenapa? Nak marah siapa? Nak salahkan siapa? Sebab ujian datang, kita cari pasal. Itu kaedah kena ingat, tuan-tuan. Kaedah agama selama-lamanya sebut kepada kita bahawa tiap apa musibah yang mendatang, kita yang cari musibah. Bukan musibah datang kepada kita. Itu kita cari. Sebab ada musibah kecil besar, tapi kita cari pasal untuk dimusibahkan oleh bencana tertentu. Hati kita rosak, jiwa kita mati, akhlak kita binasa, keluarga masalah. Kita cari pasal. Tapi orang tutup ruang-ruang musibah itu dengan macam mana? Iman taqwa. Contoh kita ambil dalam Quran. Allah sebut tentang soal zikir. Tenangkan hati. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, dengan zikir itu, ingat Allah, hati-hati kamu akan tenang, bahagia. Allah bagi persyarat kepada kita. Allah sebut dengan terang. Dengan zikir, ingat Allah, kamu akan tenang hati jiwa kamu. Tatma'innul qulub. Hati yang tak pernah ada masalah dan seumpama, jiwa yang tak pernah ada problem. Itu kita nak, tuan-tuan. Baik. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, ini bahagian kedua daripada hadis ini. Bahagian ketiga saya akan sambung nanti. Ya bani Adam, hei manusia. Tadi Allah tegur tentang orang yang bangun awal pagi tak ada berkat, Allah tarik bagian-bagian. Sekarang Allah sebut kepada kita satu peringatan lain. Ya bani Adam, hei manusia, kata Allah, tanqusu kulla yawmin min umrika wa anta la tadri. Allahu Akbar. Kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, tiap hari umur kamu semakin berkurang dan engkau tidak menyedarinya. Hari-hari umur engkau makin berkurang. Berkurang apa, Ustaz? Makin bertambah lah kan. 60, 61, 35, 36, 43, 44, 51, 51, 52 contohnya. Meningkat. Itu angka meningkat. Angka tak akan turun. Ada ke munasabah? Berapa umur tuan sekarang? 53 atau 52. Itu merapu namanya. Yang betul selepas 53, 54. Kemudian 55 sampai 60, 70. Dia akan meningkat angka. Tapi hakikat kata Allah Azza wa Jalla, tanqusu kulla yawmin min umrika wa anta la tadri. Umur kamu makin kurang, tapi kamu tak ingat, kamu lupa tentangnya. Betul tak betul? Allahu Akbar. Kita punya percaturan sekarang ni, siapa yang diingat tentang umur makin kurang-kurang? Daripada semalam kurang dah 24 jam. Hari ni pula akan kurang 24 jam. Dia umur kita ni dari sudut angka bertambah, tapi nilai umur kita makin hampir kepada Allah dan makin kurang. Kalau rezeki umur 65, sekarang baru dah masuk 55, maknanya 10 tahun lagi. Tak rasa, tuan-tuan, tak rasa tu. Sebab kita banyak benda yang kita lalai. Kita akan fikir dalam hidup ini benda ke depan. Perancangan ke depan tak salah, tuan-tuan, tapi perancangan yang bersifat keduniaan dan nafsu semata-mata. Bukan perancangan keakhiratan. Ya. Bukan perancangan kepada keimanan. Lepas tu kita kena letak satu target besar dalam hidup kita ini. Ada orang kata sediakan payung sebelum hujan.
Contohnya lah, itu ibarat kita dah lama dengar, sediakan payung, belum hujan. Betul lah tu. Hujan turun, nak cari payung, lambat dah. Itu maknanya, belum hujan turun, dalam keadaan dah ada payung dalam keadaan. Kalau hujan turun, kita berdapat turun pada kereta dengan mudah. Letakkan payung, tak satu, letak dua, sampai 5, 6 tak apa. Sebab lima orang naik kereta. Tak penting, sediakan payung. Itu kaedah betul. Tetapi, bab agama ini, apa kita boleh sebut? Sediakan amal sebelum mati. Kita kena tambah sikit lagi. Sekadar sebut sediakan payung belum hujan, hanya unsur dunia sajalah, hujan dunia. Akhirat tak hujan dah. Sediakan payung belum hujan, itu dunia. Siap siagakan betul, tapi tambah sikit lagi. Dalam urusan agama, siapkan amal sebelum mati. Tu baru betul. Siapkan ilmu dan amal belum mati. Bila mati, amal tak ada, ilmu tak ada, buat apa? Jadi kita nak persiapan ilmu amal sekarang ni, sebelum kita mati. Khasnya dalam usia kita. Bila kita faham usia kita makin kurang, hari ke hari, masuk 55, sebenarnya angka 55, tapi usia kita dah makin mengurangi. Saat ke minit, minit ke jam, hari ke hari, kita telah mengurangi kehidupan di alam bumi. Dengan maksud yang lain, kita dengan Allah makin hampir, makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jarak dengan Tuhan tu makin dekat dah. Dulu berjauh agaknya, sebab umur kita kecil lagi. Umur kita baru setahun, 2 tahun. Tetapi bila masuk umur sekian-sekian banyak, angka tu banyak, tapi hakikatnya ialah kita dalam keadaan semakin hampir kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam hadis Qudsi, umur kamu makin kurang, wa anta la tadri, tapi kamu tidak memahami, tidak mengerti, tidak faham tentangnya. Lupa, tuan-tuan. Lupa. Lalai. Ini tidak bermakna bila kita ingatkan urusan umur dan dunia, jadikan kita terbuat kerja buat, ataupun terus hidup keadaan kita dalam keadaan hanya berzikir. Tidak, tuan-tuan. Tapi maksudnya lah, kita mengambil sikap yang cukup komprehensif, yang cukup baik melalui ibadat dan amal kita. Sebab itulah kita banyak benda yang kita nak kena doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi saya mukadimah tadi, contohnya Allahumma asbahtu ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala di nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belah pagi, belah petang pula, bila masuk tengah hari sampai ke malam, kita baca Allahumma amsaytu ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Minta pagi pun sama, pintu rahmat, keberkatan, kesucian hati dan jiwa. Petang pun kita minta. Jadi benda-benda macam ni tak langsung jadikan kita lebih bersiap sedia, bersiap siaga untuk mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau tak mati sekarang pun, Allah rahmati usia kita. Kalau mati sekarang, mati dalam sulh khatimah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lalu kata Allah dalam hadis Qudsi lagi, semua ini untuk kita. Allah SWT beri peringatan yang mendalam, mengetuk pintu hati, mengisafkan kita. Berkata Allah Azza wa Jalla, wa atika kulla yawmin birizqika wa anta la tahmad. Hei manusia, aku bawa datang kepada kamu rezeki tiap hari. Tiap hari aku rezeki pada kamu. Rezeki nampak tak nampak, tiap hari aku beri pada kamu. Tadilah kita bangun subuh jam 5 pagi tadi, 4 pagi, 4:30. Allah rezekikan kita nikmat kesihatan, penglihatan, nikmat berjalan, nikmat bersuara. Rezekilah tu. Di samping kita dapat nikmat kebendaan, harta benda saya kita bekerja. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, aku beri rezeki kepada kamu hari-hari. La tahmad, tapi engkau tidak mensyukuri aku, kata Allah Azza wa Jalla. Kamu tak puji aku, kata Allah Azza wa Jalla. Tak berterima kasih. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kita kena terima hakikatnya. Memang ada golongan manusia yang tidak ada ucapan Alhamdulillah. Pagi tadi dia bangun pagi, dia bangun pada katil, terus ke toilet, kemudian urusan-urusan tertentulah.
Tak ada ucapan awal dibangun saja, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hati bercakap dengan Tuhan, jiwa berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan makna yang lain, kita dalam keadaan ada kekuatan hati jiwa, Alhamdulillah, teringat akan nikmat Allah yang banyak ini, segala pujimu bagi Allah. Kata Allah, kamu aku berrezeki tapi la tahmad, kamu tak memuji aku. Yang puji Alhamdulillah, tetapi yang tak puji, inilah golongan yang kecewa, kecundang, gagal sebenarnya dalam urusan hidup beragama, dan kecundangnya bermula di alam bumi lagi, alam mahsyar, tunggu masa. Maka kita minta sangat tuan-tuan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan pelbagai contoh doa lah. Saya pun nak buat doa pada pagi ni banyak sangat, tapi kalau tuan boleh semak dalam kitab Al-Ma'thurat, ya, Ma'thurat ni tuan-tuan sekalian, kitab Ma'thurat boleh kita tengoklah, mana-mana boleh jumpa kitab Ma'thurat kecil ini. Dalam surah Yasin dapat, yang bacaan secara macam ni pun ada dicetakkan. Kalau tuan tengok dalam dalam buku Al-Ma'thurat atau kitab Ma'thurat ini, kita bertemu dengan pelbagai bentuk doa yang begitu sekali penting diamali, dibaca dan dihayati makna-maknanya. Banyak sekali tuan-tuan, banyak sekali. Saya tak nak sebut semua, tapi banyak sekali ayat doa yang menggambarkan kita punya keinsafan dan kemahuan kita yang tinggi untuk mendapat rahmat redha Allah Azza wa Jalla, bukan kemurkaannya, bukan kebencian Allah Azza wa Jalla. Yang kita nak ialah keberkatan daripada nikmat kita beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Saya tak nak sebutlah doa-doa, tapi yang penting ialah satu doa yang kita patut baca ialah apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qirrijal. Ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut kepada Imam Al-Bukhari, Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi, disebutkan oleh An-Nasa'i sama, dan disebut Al-Baihaqi dalam kitab. Jadi hadis-hadis ini kuat sangat. Bukhari pun sebut, Abu Daud pun sebut, An-Nasa'i pun sebut, Tirmizi pun, termasuk Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Da'awat Al-Kabir. Tuan-tuan sekalian, jadi maksud saya ialah doa tadi kita perlu sebut. Kita minta pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon darimu ya Allah daripada apa? Daripada berada dalam keadaan kita ni gelisah dan kedukaan. Gelisah hati yang tak menentu, duka yang berpanjangan, kita minta Allah jauhkan. Dan kita minta kedua daripada Allah Azza wa Jalla minal ajzi wal kasali, dia bersifat lemah dan malas. Lemah malas satu sifat yang buruk, yang keji. Kemalasan dalam beribadah, lemah dalam soal ilmu, keji dan buruk. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, berlindung daripada sifat penakut dan bakhil. Bakhil dan kedekut, dua gandingan sifat yang buruk dalam hidup kita tak boleh ada. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qirrijal. Kita minta jangan dibebankan hutang yang banyak dan penindasan orang-orang yang zalim. Tak nak orang zalim yang duk kuasai kita, menekan kita sampai lumat. Kita boleh apa dah, kerana ada orang zalim menekan kita dalam proses kuasa dia ke apa, tekan kita. Kita kerja jabatan, bos yang zalim tekan kita, kerja kita tak sepadan dengan gaji contohnya, dia tekan kita buat kerja, gaji tak cukup dibayar contohnya, atau tak bayar ataupun dikurangkan lagi. Ini semua kezaliman yang kita tak nak berlaku dalam kita, baik dalam konteks apa sekali, pekerjaan pejabat, hatta dalam soal masyarakat. Ada orang yang kesempatan hari ini, skema-skema ni, penjenayah yang mencari pasal untuk dihukum oleh Allah di pada mahsyar nanti. Hidup tak akan selamat sejahtera. Jutaan kamu kumpul tidak pernah membahagiakan di alam sana, dunia bahagia, tapi dalam kesempitan. Para skema ni kena bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Satu sen duit orang tidak akan menghalalkan duit itu walaupun engkau bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Bahaya. Apalagi kalau kita zalim bukan seorang, beratus orang nak minta ampun macam mana pada Allah melalui orang-orang kita pernah zalimi. Sebab skema ni kena mengucap panjang, nak kena bertaubat lebih pada orang lain. Betul. Sebab ini merupakan akhlak yang terkutuk, terkeji, yang paling buruk, lebih pada binatang yang melata. Sifat-sifat skema ni betul. Seekor kucing tak ada macam tu, seekor biawak pun tak macam tu. Tapi skema ni makhluk yang paling jahat,
kerana makan harta yang haram yang tidak sama sekali diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Tunggulah masa untuk menerima saksaan yang pedih. Dunia tak selamat walaupun bahagia. Ini contohlah ni. Tak nak kita diuji. Sampai ada orang yang puluhan ribu ditipu. Kehilangan segala-galanya. Duit pension, duit apa ni kita kesian. Tapi itulah hakikatnya sebuah kehidupan. Ada penzalim yang telah zalimi kita. Pada Allah kita bermunajat. Di pada masyar bukan tempat kita untuk dimahkamahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ini bukan nak marah tetapi nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Baik. Maka dalam hal ini Nabi sebut kepada kita, Allah kata macam tu. Kamu dalam keadaan aku berezeki tapi kamu tak ucapkan syukur. Fala bil qalili taqna wala bil kathiri tashba. Dalam rezeki kata Allah, aku berezeki sedikit pun tak cukup, banyak pun masih kurang lagi. Maksud aku beri rezeki sikit pun tak cukup. Aku beri banyak dah, masih lagi tak cukup. Sebab apa? Sebab jiwa kita sakit. Makna kita terima rezeki keadaan kita tak syukur. Yang sikit lagi terasa sikit. Yang banyak pun masih kurang lagi rasa-rasanya, perasaannya. Tak cukup-cukup. Sebab tidak ada keberkatan. Sebab itulah berkat dalam urusan hidup tuan-tuan penting. Berkat kena cari. Dia berkat bukan saja dalam bab harta, tapi sebenarnya berkat dalam urusan nyawa, urusan ibadat, urusan harta, urusan makan minum, urusan amal, urusan rezeki, macam-macam berkat. Dia berkat ni pintu keselamatan yang paling utama sekali. Jadi itulah sekadar pada pagi ini peringatan yang saya fikir yang nampaknya ringkas daripada Allah kepada kita demi untuk memberikan teguran. Kerana proses yang berlaku kita ialah proses membangun jiwa, membangun diri, membangun iman, membangun takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ada di sana masa yang panjang dalam hal ini. Lewat kita dalam suatu membangun diri, kita takut kita kesempitan masa dan akhirnya masa dah tak ada. Lewat kita nak mohon istighfar taubat kepada Allah, kita bimbang, tak ada masa dah. Akhirnya Allah ambil ketika mana kita sedang buat maksiat. Kita takut. Itulah bila ada masa sahaja, kita proseskanlah. Seolah-olah kita nampak gegaran kereta kita dah tak elok. Bila kereta tak elok, terus hantar kepada workshop, hantar kepada mekanik. Tapi kalau terbiarkan kereta tu makin teruk, yang patut kosnya 100 jadi sampai 1000. Tapi kalau kita awal baiki kenderaan, mungkin kosnya RM50, RM100, tak banyaklah kan. Sekadar tu. Daripada kita menanti sampai RM2,000. Bayangkan kereta kita biarkan berbulan-bulan, menyebabkan kereta makin rosak. Akhirnya kos yang RM1,000 jadi RM10,000. Takkan demam kita? Sama di hidup kita juga. Kita ada kekurangan, segera baiki. Jangan tunggu sampai hati dah mati, jiwa dah sakit. Nak ambil jalan pulang bukan mudah pada Allah SWT. Bukan mudah. Dah rosak sangat dah. Ketika itulah mungkin menyebabkan hati kita makin teruk. Akhirnya terhinalah kita banyak perkara. Itu kita nak tuan-tuan. Sebab itulah kita ada kurang sekarang, baiki segera. Ibarat kata tadi. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita saya rezeki kekuatan, keimanan. Dan kita sambung lagi insya-Allah pada minggu akan datang, iaitu pada Khamis akan datang, dengan bahagian kedua daripada hadis kursi ini. Moga bermanfaat dan teruskanlah tuan-tuan untuk buat kebaikan. Dan kepada tuan-tuan yang nak menambahkan rezeki, berkat hidup, diberkati makan minum, rezeki harta benda dan keluarga, boleh kita menyumbang kepada tabung infak dana surau An-Nur Fasa 3A dengan nombor yang ada tertera, nombor Bank Islam. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita menyumbang, semuanya menjadi pintu kerahmatan Allah buat kita. Online kan saja. Tak boleh buat online besok, hari ni pun tak apa, tak ada masalah. Tak boleh buat besok, hari ni masalah apa. Segera. Ialah maksudnya tak boleh pagi ni, tengah hari nanti insya-Allah. Yang penting tabung infak ini adalah tabung untuk kita jalan ke syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Kita bersambung pada minggu akan datang 6.50 pagi, hari Khamis akan datang, itu pada 17 bulan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.